Okey, selamat sejahtera semua anak-anak. So, untuk minggu ini, kelas geografi tingkatan 5 kita akan tengok geografi fizikal. Kalau sebelum ini, kita dah tengok kemahiran geografi. So, minggu ini kita akan tengok geografi fizikal, iaitu tajuk dia fenomena cuaca dan iklim. Okey, kalau kamu perasan, tajuk ini kamu dah belajar semasa kamu tingkatan 3. Okey, so kita akan tengok tajuk ni, fenomena cuaca dan iklim. Standard pembelajaran. Dalam standard pembelajaran, yang kamu perlu tahu ialah konsep cuaca dan iklim. Kemudian, menjelaskan unsur cuaca dan iklim. Seterusnya, menjelaskan melalui contoh fenomena cuaca dan iklim di dunia. Kemudian, menghuraikan persediaan menghadapi fenomena cuaca dan iklim. Okey, untuk hari ini, cikgu akan terangkan dua dahulu. Okey, kalian tengok konsep cuaca dan iklim serta unsur cuaca dan iklim. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, apakah unsur cuaca dan iklim? Yang lain selain daripada 3 unsur utama. Yang ni yang pertama, kedua, ketiga. Nanti kamu akan tengok kelembapan udara. Kamu juga akan tengok tekanan udara. Okey. Lepas tu kita juga akan tengok apa berbeza cuaca dan iklim. Sebab kita selalu dengar nama dia bersama, tetapi dua benda ni ialah berbeza. Okey, so kita teruskan. Okey, konsep cuaca dan iklim. Okey, kita tengok, cikgu guna highlight. Okey. Cuaca dan iklim merujuk kepada suhu, hujan, angin serta kelembapan udara di sesuatu tempat. Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan di antara kedua-duanya dari segi tempoh masa dan keluasannya. Maksudnya dia dibezakan oleh jangka masa ataupun masa dan keluasan kawasan yang diukur. Okey, yang pertama kita akan tengok cuaca. Cuaca ialah keadaan atmosfera berdasarkan unsur-unsur suhu, hujan, angin, tekanan udara, kelembapan udara dan cahaya matahari di suatu tempat dalam tempoh masa yang singkat. Kalau kita tengok, cuaca ni dia boleh berubah setiap hari. Macam kamu dengar ramalan cuaca lah. Hari ni hujan, esok mendung, kemudian akan disertai petir. Itu semua unsur cuaca. Okey, kita tengok lagi. Cuaca dapat diramal melibatkan kawasan berskala kecil seperti daerah atau wilayah. Contoh cuaca ialah panas, sejuk, berangin, ribut petir, mendung dan sebagainya. Yang ini kita kategorikan sebagai cuaca. Macam kamu tengok ramalan cuaca dalam televisyen kan, dia akan cakap, okey, Kota Baru akan hujan. Okey. Kemudian mungkin dia akan cakap Kuala Terengganu, dia akan cakap mendung. Okey, itu ialah cuaca. Manakala untuk iklim pula, okey, iklim ialah purata keadaan cuaca yang melibatkan suhu, hujan, angin, tekanan udara, kelembapan udara dan cahaya matahari di sesuatu kawasan dalam tempoh yang panjang, iaitu 30 hingga 35 tahun. Kamu tengok poin nombor 1 untuk cuaca dan poin nombor 1 untuk iklim. Dia berbeza dekat tempoh masa. Yang ni masa singkat, yang ni masa yang panjang, iaitu 30 hingga 35 tahun. Okey, cikgu teruskan. Iklim meliputi kawasan yang lebih luas seperti negara, benua,
dan juga dunia. Iklim dipengaruhi oleh statistik mengenai cuaca, contohnya perubahan suhu setiap hari atau setiap tahun hinggalah ke beberapa ribu atau juta tahun. Dia bagi contoh antara jenis iklim utama ialah iklim khatulistiwa, iklim monsun tropika, iklim gurun panas, iklim Mediterranean, iklim Siberia dan iklim tundra. Yang ni kalau kamu perasan, kamu dah belajar semasa tingkatan 2. So kamu boleh tengok balik jenis-jenis iklim ni, dia ada kawasan yang beriklim sejuk, sederhana sejuk, panas, sederhana panas. Okey, kalau khatulistiwa ni kita tak asing lagi lah, sebab kita negara Malaysia yang berada pada garis lintang 0 darjah hingga 10 darjah utara, 10 darjah selatan, kita akan alami iklim khatulistiwa. Okey. So, cikgu pergi yang seterusnya. Okey, kedua-dua konsep cuaca dan iklim sering dianggap sama. Hal ini menunjukkan bahawa kedua-dua berkait rapat. Maksudnya cuaca dan iklim ni dia berkait rapat antara satu sama lain. Pelbagai fenomena yang berlaku di atmosfera banyak dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan iklim. Antara fenomena cuaca dan iklim di bumi termasuklah angin, awan, hujan, salji, kabus dan ribut. Terdapat juga fenomena bencana alam yang jarang berlaku seperti puting beliung, ribut taufan dan ribut ais. Hampir semua fenomena cuaca ini terjadi di bahagian troposfera atmosfera bumi. Okey. So kita akan tengok lagi. Ini ialah iklim panas. Okey, iklim panas. Ini di kawasan gurun lah. Ini di kawasan gurun. Okey. Dan ini ialah peti. Seterusnya kita tengok unsur cuaca dan iklim. Okey. Pelbagai unsur mempengaruhi cuaca dan iklim di kawasan. Unsur utama ialah hujan, suhu dan angin. Ini ialah 3 unsur utama. Okey, sekejap. 3 unsur utama. Okey. Selain itu, unsur yang lain ada unsur kelembapan, tekanan udara, litupan awan dan pancaran matahari mempengaruhi cuaca dan iklim sesuatu kawasan. Okey, ini yang lainnya selain yang 3 tadi. Kita tengok yang pertama kita akan tengok ialah hujan. Hujan terbentuk daripada proses kitaran hidrologi ataupun kita panggil kitaran air. Okey, pancaran matahari memanaskan air di permukaan bumi seperti tasik, sungai, laut dan tersejat ke udara menjadi wap air ataupun awan. Maksudnya permukaan laut di sini dia dipanaskan. Kemudian dia akan keluar wap. Ini senang, cikgu suka ajar kamu konsep kamu letak air dalam secawan gelas ni. Okay, kamu isi air panas, air yang baru mendidih. Bila kamu isi air panas, lepas tu kamu letak pula satu penutup kat atas ni. Bila letak penutup, bila kamu buka penutup ini, kamu akan nampak ada wap-wap air dekat atas penutup. So konsep ini
sama. Okey, dalam ni kita isi air panas. Konsep ni sama untuk proses untuk menjadi awan. Okey, kita teruskan. Okey, wap air yang tersejat dipaksa naik ke atas menjadi semakin sejuk. Proses kondensasi berlaku dan membentuk titisan air. Okey, maksudnya titisan air tadi kat sini ni kita panggil proses kondensasi. Okey, atas ni dia naik, dia jadi kondensasi. Okey, titisan air akan bercantum dan menjadi lebih berat dan turun sebagai kerpasan. Kerpasan ni ialah nama besar bagi hujan ataupun salji. Kita panggil kerpasan ni macam mak dia lah. So, kerpasan ni bila dia turun, dia boleh jadi air hujan. Okey, dia boleh jadi salji ataupun dia boleh jadi hujan air batu. Okey. Di hujan dan salji. Bagi contoh kat sini dua lah. Salji terbentuk apabila kondensasi berlaku di bawah takat beku. Bawah takat beku maksudnya takat beku ni kita panggil 0 darjah Celsius. Okey, bawah takat beku ni dia boleh menjadi -5 ataupun -10. Okey, macam-macam lagi. So bila bawah kosong, dia akan turun sebagai salji. Maksudnya awan kat sini kalau dia turun hujan dia dalam 0 darjah Celsius lah. Kalau dia turun ini sebagai salji, okey, dia turun sebagai, tak nampak lah pula. Kita tukar pen lain . Okey, katalah dia turun sebagai salji. Warna putih kan salji. Ini kawasan ni mestilah awan dia, awan yang ada yang menurunkan salji ni mestilah negatif. Okey, negatif 10, negatif berapa darjah Celsius saja, tak kisah. Terus snap, abaikan. Okey, cikgu malas dah nak buat balik video ni. Okey, kita teruskan ya. Okey. Jadi, yang ni dia akan turun sebagai salji bila dia bawah 0 darjah Celsius. So, kita tengok. Air hujan akan meresap. Warna ni pula. Okey, air hujan akan meresap ke dalam tanah menjadi air bawah tanah. Dia meresap turun. Dia akan jadi air bawah tanah. Okey. Seterusnya, proses sejatan akan berlaku semula dan kitaran hidrologi akan berulang. Maksudnya proses ni akan berulang-ulang. Okey. Yang ni hujan. Kita tengok macam mana kita nak sukat hujan. Pencerapan hujan. Terdapat pelbagai kaedah pencerapan hujan digunakan dalam sains meteorologi. Di Malaysia kita ada 2 kaedah. Okey, 2 kaedah. Yang pertama ialah menggunakan alat konvensional dan alat automatik untuk yang kedua. Okey, secara konvensional kita akan menggunakan tolok hujan. Ini ialah gambar tolok hujan. Okey, untuk pencerapan secara automatik terdapat beberapa jenis alat digunakan seperti tipping bucket dan weighing precipitations. Okey, terdapat juga peralatan yang menggunakan teknologi laser untuk pencerapan hujan. Yang ni untuk automatik lah. Okey, kalau ini stesen kaji cuaca, kita ada anemometer. Ini kawasan lapangan lah. Okey, untuk yang ni, ini ialah kawasan lapangan. Kita ada anemometer untuk angin. Untuk kita angin. Kemudian penunjuk arah mata angin. Kita nak tengok dari mana arah laluan angin. Kemudian jam matahari. Kemudian kita ada pelindung Stevenson. Yang ni untuk ambil suhu. Okey, kita ada tolok hujan. Okey, dan silinder penyukat. Kemudian kita ada barometer.
Okey. Ini ialah kawasan stesen. Okey, ini ialah tipping bucket di Okey, ini ialah tipping bucket di stesen hujan Institut Pertanian Ajil, Hulu Terengganu. Sorry, cikgu tertukar dengan tolok hujan. Kalau tolok hujan pun bentuk dia lebih kurang. Siungan tolok hujan dia kita biasa tengok yang bentuk aluminium lah. Kalau kamu nak tengok tolok hujan, okey, kamu nak tengok tolok hujan, kamu boleh buka QR code ini untuk tengok tolok hujan. Okey, seterusnya kita tengok pengiraan jumlah hujan bulanan dan tahunan. Macam mana kita nak kira? Okey, untuk kira jumlah hujan bulanan, okey, untuk kira jumlah hujan bulanan, kita akan ambil hujan yang kita ambil pada tarikh setiap hari. Mungkin hari pertama tarikh dia ialah 1/11 sebab dia kata bulan November kan. Okey, kita akan dapat jumlah hujan hari tersebut ialah 1.6. Okey. Kemudian hari kedua, okey, dia dah bagi tarikh kat sini Yang ni hari kedua 2/11, kita dapat berapa? Kita akan campurkan semua ni. Campur. Okey. Bila kita campur semua sampai sini, daripada sini kita tambah. Okey. Kita tambah lagi dekat bawah ni, kita akan dapat 278.3 mm. Unit untuk hujan ialah milimeter, iaitu mm. So, untuk hujan bulanan dekat kawasan X ni, bandar X, kita dapat 278.3 mm. Ini untuk cara kira bulanan. Manakala untuk tahunan, kita akan ambil jumlah setiap bulan ni. Okey, bulan November, jumlah setiap bulan ni kita akan tambah juga sampai ke akhir. So, kita akan dapat 2368 mm. Okey. Ini ialah jumlah hujan di bandar X untuk jumlah hujan tahunan dia. Ialah 2,368 mm. Saya harap kamu faham cara nak kira untuk hujan. Cerap dia, kita ada tolok hujan. Okey, kita ada juga tipping bucket. Okey. So, ini untuk harian, untuk bulanan dan juga tahunan. Okey, sekarang kita nak pergi tengok untuk suhu pula. Okey, suhu adalah darjah kepanasan udara dalam atmosfera. Semakin panas udara, bacaan suhu semakin tinggi. Suhu disekat menggunakan termometer dalam unit Celsius atau Fahrenheit. Kita dekat Malaysia lebih famous Celsius lah. Okey, suhu maksimum dan suhu minimum boleh disukat menggunakan termometer maksimum dan termometer minimum. Termometer maksimum dan minimum diletakkan di tempat terlindung, iaitu dalam alat pelindung Stevenson. Yang ni kita panggil alat pelindung Stevenson. Okey, di dalam ni kita akan letak termometer. Okey, termometer maksimum dan minimum. So, kita akan tengok berapa suhu yang kita dapat. Okey, data suhu yang direkodkan melibatkan pengiraan min suhu dan julat suhu, sama ada harian atau bulanan atau tahunan. Yang ni kita, min ini membawa maksud purata. Okey. Kita tengok seterusnya. Min suhu merujuk kepada purata suhu, manakala julat suhu merujuk kepada perbezaan suhu tertinggi dengan suhu terendah. Suhu dipengaruhi oleh jumlah dan kapasiti bahangan matahari yang sampai ke permukaan bumi. Kita tengok cara nak kira suhu. Okey, yang pertama kita nak kira min suhu harian. Okey, kita tengok. Jadual menunjukkan bacaan suhu setiap jam di bandar X pada 6
Januari 2020 berdasarkan data min suhu harian dan julat harian boleh dikira seperti berikut. Okey, untuk jumlah suhu harian, maksudnya kita tambah semua ni sampai ke end point, iaitu 24 jam kan. Kita tambah semua. Okey, bila kita tambah, kita dapat 675 darjah Celsius. Kita akan bahagi dengan 24 jam. Maka kita dapat purata suhu dia ialah 28.1 darjah Celsius. Untuk julat suhu pula, kita akan ambil jumlah suhu maksimum. Tengok maksimumnya ialah 34. Nak ambil mana-mana bulan pun tak kisah. Yang penting maksimum dia ialah nilai dia. Okey, 34 darjah Celsius. Okey, kemudian minimum harian dia paling rendah sehari tersebut ialah 24. So 34 tolak 24, kita akan dapat 10 darjah Celsius. Ini ialah julat suhu harian untuk bandar X. Okey, seterusnya kita tengok min suhu tahunan dan julat suhu tahunan. Bila tahunan ni dia ialah purata suhu setahun. Okey, julat suhu tahunan pula perbezaan suhu max tolak min dalam setahun. Okey, sekarang kita tengok macam mana nak kira min suhu tahunan. Okey, jumlah min suhu bulanan dalam setahun. Ini semua ialah purata suhu bulanan. Bila kamu plot graf nanti, ingat sini ialah min. Min suhu. So, 28 tambah 29 tambah semua ni kita dapat 339 darjah Celsius. Kita bahagi dengan setahun, ada 12 bulan, kita dapat 28.2 darjah Celsius. Manakala untuk julat suhu tahunan, kita ambil suhu maksimum dia dekat sini ialah 29. Okey, tak kisah nak ambil kat bulan mana pun sebab suhu dia 29 ialah maksimum. Minimumnya ialah 27. So, kita dapat perbezaan suhu tahunannya ataupun julat suhu tahunan ialah 2 darjah Celsius. Okey. Kita akan teruskan lagi dengan angin.